Hello guys, semakin panas nampaknya hari ini. Pas pula semakin ketakutan dan meroyan tidak tentu pasal sahabat-sahabat semua, kerana merasakan ya semakin berkurangan sokongan yang diberikan oleh ahli-ahli parlimen di dalam Perikatan Nasional, Parti Bersatu khususnya, yang kita lihat ya retak menunggu belah sahabat-sahabat semua. Ya, ini berkaitan dengan sokongan seorang MP kepada kerajaan hari ini, dan juga ingin saya sampaikan juga adalah kenyataan terkini daripada Zaid Hamidi. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita ikuti berita ini. berita ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ya, ini antara kenyataan pemimpin nomor 2 PAS, katanya PAS berharap sokongan Iskandar kepada Perdana Menteri tidak benar. Itu antara kenyataan pemimpin nomor 2 daripada PAS ini, yang mana beliau menyatakan mereka berharap kenyataan ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang dikatakan telah memutuskan untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu yang tidak benar. Mereka masih berharap sahabat semua agar supaya kenyataan itu hanyalah kabar angin semata-mata. Jadi timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, dakwaan Iskandar Zulkarnain diugut juga sepatutnya tidak berlaku. Beliau juga turut bersetuju dengan fitnah dan juga tuduhan yang dibuat oleh Ketua Pembangkang iaitu Hamzah Zainuddin. Yaitu adalah kenyataan rasmi daripada Setiausaha Agung, dan saya fikir dia mendapat maklumat dan kita harapkan benda itu tidak berlaku walaupun dia iaitu Iskandar kekal bersama PN dan Bersatu. Tapi saya tengok soal peruntukan ini tanggungjawab kerajaan beri kepada mana-mana ahli parlimen dan sepatutnya tidak diugut dan ditekan. Sekali lagi membuat persepsi dan membuat satu tuduhan melulu. Kalau kita lihat peruntukan ahli parlimen ini sebenarnya tidak pernah diberi kepada ahli parlimen pembangkang daripada tahun bertahun. Sudah 60 tahun merdeka. Sejak itu ahli parlimen pembangkang tidak pernah diberikan peruntukan, kecuali ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, dan ketika itu ketua pembangkangnya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kerana keinginan untuk menstabilkan ekonomi, menstabilkan politik, Ketua Pembangkang ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Perdana Menteri untuk memeterai satu MOU untuk memberikan sokongan kepada dasar dan juga inisiatif. Barulah ketika itu Pembangkang mendapat peruntukan. Tapi hari ini sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim acap kali juga kita dengar dalam Dewan Rakyat, kalau mohonkan peruntukan datang berjumpa, berbincang dan bersetuju bersama dengan terma dan syarat untuk MOU bagi mendapatkan belanja budget sebagai ahli parlimen. Tetapi kita nampak hari ini mereka begitu ego, mereka begitu sombong, tidak ada satu pun yang berjumpa dengan wakil yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri kita. Tetapi ada seorang yang begitu laju kalau berkaitan dengan budget, memang sangat laju. Yaitu Syed Saddiq Sipak Raga sudah pun bertemu untuk membincangkan perkara itu. Tapi kita lihat hari ini sekali lagi beliau bertungkus lumus untuk menjadi hero dengan mempersoalkan berkaitan dengan kenaikan 80% cukai perkhidmatan SST. Dan saya sudah terangkan dalam satu video sebenarnya berkaitan dengan perkara itu. Jadi anda boleh tengok atau lihat tonton dalam salah satu video yang saya sudah keluar post 2 hari lalu kalau saya tidak silap. Jadi Tuan Ibrahim juga berkata, kita fahami bagaimana cabaran yang dihadapi oleh setiap wakil rakyat, katanya ketika ditemui media selepas pembentangan belanjawan 2024 di Dewan Rakyat. Awal hari ini juga Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan gabungan itu percaya Iskandar diugut susulan Wakil Rakyat Bersatu itu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Dalam kenyataan hari ini juga Hamzah mendakwa Iskandar Zulkarnain didatangi seorang ahli perniagaan pada 26 September yang menjanjikan habuan wang dan kedudukan dalam beberapa syarikat serta mendesak beliau menyokong kerajaan perpaduan. Malah 1 Oktober Iskandar Zulkarnain katanya bertemu seorang pegawai tinggi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan untuk menyokong kerajaan. Jadi ini antara kenyataan palsu ataupun fitnah yang dilontarkan oleh
Ketua Pembangkang ini. Kalau benar semua tuduhan itu, sila keluarkan bukti. Kalau tidak, ternyata itu adalah satu fitnah dan juga tuduhan yang tidak berasas, dan dia kena bertanggung jawab dengan tuduhan yang dilemparkan itu. Nah, dan satu juga yang ingin saya kongsikan adalah setelah mendengar ya daripada Ketua Pembangkang, pemimpin-pemimpin daripada PAS, di Ubud dan sebagainya. Hari ini Zaid Hamidi juga mengeluarkan satu kenyataan, katanya MP Kuala Kangsar tidak pernah bertemu atau hubungi Perdana Menteri. Itu antara kenyataan daripada Zaid Hamidi. Jadi menarik ya untuk kita ikuti apakah intipati kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, yang mana menyifatkan situasi yang dihadapi oleh Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid merupakan kehendak pribadinya sendiri. Ini kerana dakwanya ahli Parlimen Kuala Kangsar itu tidak pernah menghubungi atau bertemu dengan Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. Justru menurut Ahmad Zaid, tidak mungkin ada perbincangan antara Perdana Menteri dengan ahli Parlimen Perikatan Nasional itu berhubung sokongan yang diberikan oleh beliau terhadap Kerajaan Perpaduan. Mengenai kedudukan ahli Parlimen Kuala Kangsar tidak pernah disebut oleh Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan ini. Jadi kita jawab waktu lain katanya. Tetapi Kabinet telah dimaklumkan pagi tadi bahawa ahli Parlimen Kuala Kangsar tidak pun menelefon ataupun bertemu dengan Perdana Menteri, apatah lagi mengadakan perbincangan mengenai sokongan beliau kepada Kerajaan Perpaduan ini tanpa beliau sendiri keluar daripada partinya, katanya. Beliau juga berkata demikian pada satu sidang media di lobi Parlimen sejurus lepas pembentangan belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Sebelum itu beliau ditanya mengenai dakwaan kononnya berlaku penyalahgunaan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang sebagaimana yang dihadapi oleh Iskandar. Semalam media melaporkan Iskandar memutuskan untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Beliau berkata keputusan itu dibuat setelah meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitikberatkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasannya. Bagaimanapun, hari ini Zainuddin ya membuat satu tuduhan dan fitnah, kononnya ini adalah satu ataupun berlaku intimidasi terhadap beliau. Karena itu beliau mengambil keputusan ya untuk menyokong Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jelas sahabat semua, sekali lagi ini adalah keinginan sendiri ataupun tindakan sendiri keputusan yang telah dibuat oleh ahli Parlimen Perikatan Nasional daripada Kuala Kangsar ini. Tapi kita tahu PAS yang semakin ketakutan, Bersatu yang semakin terdesak, yang membuat satu tuduhan fitnah yang tidak berasas. Jadi kita rakyat kalau benar apa yang dituduh itu sila keluarkan bukti. Kalau tidak, kita mohon supaya Ketua Pembangkang ini, kaki-kaki fitnah ini, lebay-lebay penfitnah ini, sila tarik balik kenyataan-kenyataan itu. Itu dia. Jadi itu sedikit perkongsian daripada saya. Terima kasih. Sekiranya Anda juga mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak papan kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.